Pada zaman dahulu, terdapat seorang hulu balang Raja Singapura yang gagah perkasa bernama Badang. Kegagahan Badang ini sampai ke pendengar Raja Benua Keling. Lalu, Baginda pun menghantar pahlawannya yaitu Nadi Bijayanakrah ke Singapura untuk bergusti dengan Badang bertarung 7 buah kapal. Titah Baginda kepada hulu balangnya, "Pergilah engkau membawa pahlawan aku ini ke Singapura dengan 7 buah kapal itu. Lawanlah olehmu hulu balang Raja Singapura itu bergusti. Jikalau pahlawan aku kalah olehnya, maka isi 7 buah kapal berikan akan taruhnya. Dan jika ia kalah, patutlah sebanyak harta yang 7 buah kapal itu juga." Maka hulu balang itu pun berkata, "Baiklah tuanku." Lalu mereka pun berlayar ke Singapura. Setibanya mereka di Singapura, Raja Singapura yaitu Sri Ratnawikrama pun mendapat kabar mengenai kedatangan dan tujuan mereka. Sri Ratnawikrama pun memerintahkan Badang dan Nadi Bijayanakrah untuk bergusti. Walau bagaimanapun, Nadi Bijayanakrah telah tewas dalam pertarungan tersebut. Dia kemudiannya mencadangkan agar mereka beradu untuk mengangkat batu yang sangat besar di hadapan Balarung tersebut. Kata Nadi Bijayanakrah, "Mari kita berkuat-kuatan pada mengangkat batu ini. Barang siapa tidak terangkat, ialah kalah." Maka sahut Badang, "Baiklah, angkat oleh tuan hamba dahulu." Nadi Bijayanakrah hanya mampu mengangkat batu tersebut sehingga paras lutut sahaja. Manakala Badang hanya dengan menggunakan sebelah tangannya, dia melambung-lambungkan batu besar tersebut, kemudian dia melontarkannya sehingga ke kuala. Akhirnya Badang memenangi 7 buah kapal tersebut berserta isinya. Maka hulu balang Keling itu bersama pengikutnya pun berlayar kembali ke benua Keling. Kegagahan Badang turut kedengaran sehingga ke Perlak. Benderang yang merupakan pahlawan kepada Raja Perlak, ketika mendengar kabar tersebut, lantas menghadap Raja Perlak dan meminta supaya menghantarnya ke Singapura. Kata Benderang kepada Raja Perlak, "Tuanku, masakan Badang gagah daripada yang diperhamba. Jika dengan sabda tuanku supaya yang diperhamba pergi ke Singapura itu melawan Badang bermain." Raja Perlak pun menyetujui permintaan Benderang lalu menitahkan mengkabumi, "Tun Bupati Pandak, hendaklah tuan hamba pergi ke Singapura kerana Benderang itu hendak hamba titahkan ke Singapura melawan Badang." Maka Tun Bupati Pandak pun berlayarlah bersama Benderang ke Singapura. Setelah beberapa hari berlayar, sampailah mereka di Singapura. Mereka pun menghadap Raja Singapura dengan membawa surat daripada Raja Perlak. Lalu sembah Tun Bupati Pandak kepada Sri Ratnawikrama, "Pati dititahkan Paduka Adinda membawa pati itu Benderang tuanku. Disuruh mencubah kuat dengan Badang. Jikalau Benderang kalah, isi sebuah gedung dipersembahkan Paduka Adinda ke bawah duli tuanku. Jikalau Badang pula kalah, demikian juga tuanku." Namun sebelum bertarung dengan Benderang, Badang telah meminta kepada Sri Ratnawikrama untuk mengadakan sebuah jamuan makan bagi menguji Benderang. Badang khawatir jika dia tidak mampu menandingi Benderang, maka akan memalukan Sri Ratnawikrama. "Tuanku adalah akan Benderang pada zaman ini, pahlawan gagah, bukan barang-barang perkasanya tuanku, telah masyurlah pada segala negeri. Jikalau pati Allah tidak kaduli tuanku malu. Pada fikir hati pati, jikalau duli yang di pertuan hendak mengadukan pati dengan dia, baik tuanku panggil pada malam ini Benderang itu. Anugerahi ayapan supaya pati lihat kelakuannya. Jikalau pati dapat melawan dia, pati lawanlah tuanku. Jikalau tidak terlawan oleh pati, jangan pati diberikan main dengan dia." Lalu Sri Ratnawikrama pun bersetuju. Semasa jamuan tersebut, Badang menguji Benderang dengan mengesak-esak dirinya kepada Benderang. Benderang pun menindih paha Badang tetapi berjaya diangkat oleh Badang. Kemudian Badang menindih paha Benderang tetapi tidak berjaya diangkat oleh Benderang. Keadaan tersebut tidak disedari oleh siapapun. Setelah peristiwa tersebut,
Benderang meminta kepada Tun Pepati Panda untuk membatalkan pertarungan dengan Badang. Jikalau dapat, dengan bicara Tuan hamba, janganlah hamba diadu dengan Badang itu. Jikalau tiada terlawan oleh hamba, kerana pada pandangan hamba ia terlalu perkasanya. Tun Pepati pun bersetuju. Keesokannya, Tun Pepati pun menghadap Sri Ratnawikrama untuk tidak meneruskan pertarungan tersebut, kerana bimbang akan menjejaskan hubungan antara Raja Perlak dengan Baginda. Tuanku, pada bicara Patik, janganlah ia kita adu, kerana jikalau ada salah seorang, takut menjadi mufarid tuanku dengan Paduka Adinda. Lalu Badang dan Benderang pun diperintahkan untuk merentaskan rantai yang sangat besar di belakang Siram agar tiada kapal boleh lalu. Setelah itu, utusan Perlak pun berangkat pulang dengan membawa surat dan kiriman daripada Sri Ratnawikrama kepada Raja Perlak. Sesampainya mereka di Perlak, Tun Pepati menceritakan segala peristiwa yang berlaku kepada Raja Perlak. Tak lama kemudian, Badang mati dan ditanamkan di Buru. Raja Benua Keling yang mendengar kematian Badang telah mengirimkan batu nisan untuk Badang. Tidak lama selepas itu, Sri Ratnawikrama dikurniakan 3 orang anak, 2 orang lelaki dan 1 perempuan. Setelah besar, salah seorang putera Baginda yang bernama Damya Putra dikahwinkan dengan anak Damya Puteri, yaitu anak kepada Tun Pepati Permuka Berjajar. Setelah Sri Ratnawikrama mangkat, Damya Putra menaiki tahta untuk menggantikan ayahandanya dengan mendapat gelaran Paduka Seri Maharaja. Damya Putra dan Damya Putri dikurniakan seorang anak lelaki yang dinamai sebagai Raja Iskandar Shah.